Ash dan Ash, sinopsis novel episod 1, prolog dan pertemuan Ash dan Ash. Mak, Abah dan Abah Syah sudah tiada selepas terlibat dalam kemalangan jalan raya. Semasa Syah kesorangan di rumah, bapa saudaranya datang dan cuba merogolnya. Syah berjaya menyelamatkan diri. Oleh itu, dia bertekad mengambil keputusan untuk meninggalkan kampung. Di bandar, Aisyah bekerja di 7-Eleven bersama partnernya bernama Solah. Bekerja sambil belajar, itulah kehidupan yang dihadapi Solah. Dia seorang yang baik dan periang. Dijadikan cerita, ada dua orang lelaki iaitu Joe dan Syah cuba mengganggu Aisyah. Syah cuba tawar-menawar pada Aisyah dengan duit supaya dapat melayan nafsunya. Namun Aisyah tahu lelaki itu sedang mabuk dan dia tak sedar apa yang diperkatakan. Selepas itu, kehadiran seorang lelaki yang sedang beratur menunggu giliran di kaunter bayaran memotong line mereka berdua dan dia tolong bayarkan segala apa yang mereka belikan. Namun Joe dan Syah masih merancang untuk mengganggu Aisyah. Sudah pukul 3 pagi. Waktu ni Solah masih lena tidur di bawah kaunter dan Aisyah masih sibuk dengan kerjanya. Semua stok barang baru telah disusun. Aisyah mahu memudahkan kerja Solah dan dia dengan sukarela menyusul kotak-kotak di luar kedai. Kemudian, dua orang lelaki tadi mahu menyerang Aisyah. Terkejut Aisyah melihat mereka datang kembali. Syah masih terus tawar-menawar dengan nilai yang lebih tinggi supaya dia boleh melayan Aisyah. Dengan beraninya Aisyah menendang celak kelangkang lelaki itu dan Syah terus terbaring ke lantai. Dia cuba bangun dan Aisyah sedikit cedera selepas dia tak sempat mengelak sepakan oleh Syah. Bawah bibirnya sedikit luka dah pecah. Aisyah ditendang lagi dari belakang dan dia pula terbaring atas lantai. Tiba-tiba, dia terdengar bunyi tumbukan atau sepakan. Joe pula sudah terbaring atas lantai. Solah pula datang melihat apa yang berlaku dan beritahu ada brother yang datang menolong. Aisyah seperti tak bermaya dan pingsan. Tiba di klinik, Aisyah tersedar dan kepalanya masih pening dan berdenyut selepas apa yang berlaku. Terlihat wajah lelaki yang pernah datang ke kedai dan tolong bayarkan dua penyangat itu. Rupa-rupanya dialah yang datang membantu dan tolong bawakan dirinya ke klinik. Dia memberi nasihat pada Aisyah supaya berhenti kerja dan cari kerja lain bagi mengelakkan dua penyangat itu datang mengganggunya lagi. Kemudian, dia menghantar Aisyah pulang. Aisyah tinggal di rumah flat 2 km dari tempat dia bekerja. Sebelum tu, mereka berdua memperkenalkan diri masing-masing, Ashrafi dan Aisyah. Ash dan Ash. Ash tolong menghantar Ash sampai depan pintu rumah Blok B tingkat 6. Aisyah jadi bersalah bila Ashrafi melihat ada lelaki dalam rumahnya. Pada awalnya Ashrafi fikir lelaki itu adalah abang Aisyah, tetapi bukan. Kawan serumah Aisyah buat hal sesuka hati bawa jantan masuk ke dalam rumah. Dah banyak kali Aisyah pesan tapi tidak diendahkan. Nina, Mimi dan Iza adalah nama rakan serumahnya. Cuma Iza saja yang sebulu dengannya. Tak seperti Mimi dan Nina yang seringkali terjerumus ke lemah dosa. Ashrafi cuba menghalau lelaki yang ada dalam rumah itu. Selepas dia mengetahui mereka tiada apa-apa ikatan yang layak duduk serumah dengan Mimi dan Iza, Ashrafi sengaja mengaku dirinya adalah anak tuan rumah dan mengugut mahu menelefon polis. Dengan gelabahnya, Fuad dan Aziz keluar dari rumah tersebut. Aisyah berterima kasih pada lelaki itu. Ashrafi menghulurkan plastik ubat dan dia mengundurkan diri. Menjelang pagi, Iza baru pulang dari kerja shift malam. Aisyah berbual dengan Iza dan menceritakan apa yang berlaku pada malam tadi. Kalau ikutkan hati, Iza mahu menampar Mimi dan Nina selepas perbuatan buruk yang mereka berdua dah buat. Aisyah berkata pada Iza yang dia merancang untuk mencari rumah sewa lain dan mencari kerja baru. Cadangan itu seperti disokong oleh Iza, memandangkan dia juga merancang untuk terus balik kampung untuk menjaga maknya yang sakit. Dia risau kalau Mimi dan Nina buat hal lagi. Kalau ikutkan, Iza sudah menghantar notis berhenti kerja dan sepatutnya dia mahu Aisyah gantikan tempatnya, tetapi majikan sudah ada calonnya. Bulan tu adalah bulan terakhir dia bekerja dan tinggal di rumah sewa. Aisyah berasa sedih kerana terpaksa berpisah dengan rakan serumahnya yang baik hati.